Dan Sri Pengerusi, saya ada beberapa perkara nak tanya Menteri Kewangan. Butiran B11 020-500 subsidi dan bantuan tunai. Saya nak tanya soalan yang singkat saja. Dulunya kita memperuntukkan 19.3 bilion dalam butiran ini, tetapi pada tahun yang akan datang hanya tinggal 10.6 bilion sahaja. Saya nak tanya apa subsidi ini untuk apa jenis bantuan tunai dan kenapa jumlah yang diperuntukkan ini telah begitu banyak dikurangkan. Kedua, saya nak tanya butiran 022-700 Vehicle Entrance Permit VEP. Di sini 50 juta ringgit telah diperuntukkan untuk, saya rasa, mengutip VEP di Custom Johor Bahru. Saya nak tanya, VEP ini telah kita telah bermula untuk mengutip VEP pada Oktober, 1 hari bulan Oktober tahun ini. Saya nak tanya, sampai hari ini lebih kurang sudah melebihi 1 bulan, berapa banyak jumlah VEP yang kita telah kutip daripada kenderaan yang masuk dari Singapura. Dan saya nak tanya, daripada kutipan VEP ini, berapa banyak yang telah dibagi kepada kerajaan negeri Johor? Kerana saya rasa VEP ini selepas dikenakan terhadap kenderaan yang berdaftar di luar negeri, ada kesan negatif, impact negatif di masyarakat Johor Bahru. Jadi saya rasa lebih baik dan lebih wajarnya kalau kebanyakan kutipan dari VEP ini adalah digunakan untuk membantu sektor bisnes di Johor Bahru. Dan selain daripada itu, saya juga nak tanya tentang butiran 022-400 sumbangan kepada NGO, di mana 30 juta ringgit telah diperuntukkan. Saya nak tanya di sini, apa jenis NGO yang menerima sumbangan daripada 30 juta ringgit ini, apa itu syarat-syaratnya, apa itu kelayakannya? Kerana kalau kita nampak ada satu jawapan daripada Menteri Kewangan yang bertarikh 16 November, ini menyatakan di sini bahawa kalau nak bagi apa-apa peruntukan kepada NGO, hanya adalah untuk tujuan-tujuan berikut, seperti menyokong acara sukan sekolah, membantu mangsa banjir, dan juga untuklah memberi sumbangan kepada anak yatim, ibu tunggal, orang OKU, orang tua dan golongan lain yang memerlukan. Saya rasa guideline ini, garis panduan ini adalah sangat tepat dan bagus. Saya memang setuju dengan ini. Tetapi saya nak tanya di sini, kalau ini adalah guideline, garis panduan yang telah ditetapkan, kenapa kita ada sebuah syarikat yang dimiliki oleh Kementerian Kewangan, iaitu SLC International, yang menderma 42 juta ringgit kepada Perdana Menteri kita? Dan sebenarnya bekas Presiden MCA Dato' Sri Chua Sri Lee dalam satu temu juga dengan Syari.com, beliau mengakui bahawa untuk LPRU ke-13 kali pertama MCA diberi bantuan kewangan daripada Presiden UMNO, iaitu Yang Amat Berhormat Pekan. Dan juga BBC Chairman kita, pengerusi BBC kita, iaitu Ahli Parlimen Johor Bahru, juga menyatakan bahawa beliau juga salah orang yang telah menerima bantuan kewangan daripada Pekan, yang telah menerima dermaan yang sebanyak 2.6 bilion daripada luar negeri dan juga SLC International. SLC International sebagai sebuah syarikat milikan Menteri Kewangan, kenapa membuat dermaan untuk Yang Amat Berhormat Pekan untuk bantu beliau dalam PRU ke-13? Puchong. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Terima kasih Berhormat Kulai. Isu yang berbangkit adalah berkenaan dengan confidence. Memandangkan kita ada jawapan yang diberikan Tuan Sri Speaker oleh bekas Presiden MCA. Dan ini juga berkaitan Tuan Sri dengan wang 2.6 bilion yang dikatakan dermaan, dan of course ianya juga ada kaitan kepada siasatan 1MDB yang dijalankan sekarang. Yang kita bincang ini di bawah kepala apa ya? Yang dibawa oleh wang yang diberikan kepada NGO.
Ya, sumbangan kepada NGO. Ya. I've been listening. Jadi kepala dia beri kepada NGO, lepas itu kaitkan dengan apa yang diberi kepada PM. I think it's too remote. That has been Very short, Tan Sri. Okay, that's been discussed already dalam dasar. Just give me 2 minutes, I'll finish. Okay, sila. Masih. Tan Sri, apa yang dibangkitkan ini adalah perkara yang serius. Nah, kita ada, Tan Sri, satu siasatan sekarang, yaitu siasatan 1MDB. Kita semua tahu, in fact, Tan Sri has made this point many times, ada PAC yang ditubuhkan untuk siasat perkara 1MDB tersebut. Dan satu perkara yang berbangkit, Tan Sri, adalah berkenaan dengan sama ada ataupun tidak Perdana Menteri akan dipanggil sebagai seorang saksi untuk memberi penjelasan yang juga berkaitan kepada apa yang rakan saya sebutkan. Tan Sri, apa yang berlaku tadi di Parlimen, di mana satu jawapan diberikan oleh ahli Parlimen Rompin berkenaan dengan sama ada ataupun tidak Perdana Menteri akan dipanggil. Saya baca Tan Sri Speaker apa yang dilaporkan besok kini. Laporan itu Pucung, you already taking the floor from Pulai. just the one line and that's it. I'll sit down. I'm sorry. Nah, ini Tan Sri, I assure Tan Sri it will be less than a minute. It will be less than a minute. Nah, ini apa yang dikatakan? Public Accounts Committee Chairperson Hassan Arifin said it is not necessary to call Prime Minister Najib Razak over the 1MDB probe. Not necessary. He repeated several times when grilled by reporters about when PAC will call Najib in their probe. Press further, Tan Sri. Ini apa yang dikatakan? Hassan quip, janganlah, saya pun nak cari makan juga. Please don't. I need to earn a living too. He said this when told his predecessor, Nur Jazlan Mohammed, had stated that if necessary, the committee would call Najib to facilitate his probe. Tan Sri Speaker, this conduct of the PAC chief. This is the conduct of the PAC chief. Embarrassing, shameful. In fact, Tan Sri Speaker, if it is true, then the chairman of PAC must resign because it is clear now that he is not independent. And as chairman of the house, Tan Sri, I ask Tan Sri, can we imagine this kind of response given to the public? Saya tidak akan panggil kerana saya nak cari makan. These are the standards of the MPs that we have as chairman of such a powerful committee. Jadi, Kulai, saya nak minta juga Tan Sri Speaker, you are here also. And I have great respect for Tan Sri. Can we allow this kind of conduct? We are members of this honorable house. This is a shameful response, Tan Sri. Shameful. Can we just sit back and allow this kind of response to go to the public that our PAC chief does not or will not intend to call the Prime Minister because he wants to cari makan? That's it. Embarrassing to results. That point is delivered 3 times. I heard it. That's very good. That's it. I have nothing further to add. Terima kasih. Ya, saya sangat setuju dengan pandangan Pucung. Don't allow interruptions because you have only 10 minutes. Okay. Singkat. Okay, 1 minit. terima kasih ya. Perkara yang sama Pulai. Terima kasih Tan Sri. Saya juga ingin Pulai ulaskan beberapa tahun lepas apabila satu soalan ditimbulkan kepada JPM juga ada Kementerian Kewangan bahawa kerajaan memberi donation kepada NGO seperti Perkasa dan menteri pun jawab kata ada. Jadi adakah NGO seperti Perkasa seperti yang promote unity di kalangan rakyat atau betul-betul membantu rakyat dari segi memupuk perpaduan, dan baru-baru ini kita pun terkejut dengan ada persatuan silat yang boleh membuat demo di Kuala Lumpur yang pada hari Malaysia. Jadi adakah kerajaan pun memberi donation kepada NGO seperti NGO silat? Minta ulasan daripada Pulai. Terima kasih. Okey. Terima kasih Bayang Baru, terima kasih Tan Sri Pengerusi. Jadi saya memanglah minta Menteri Kewangan yang akan menjawab nanti, kalau boleh bagilah kita satu senarai. Siapa NGO yang telah menerima ini 30 juta daripada Kementerian Kewangan? Dan saya rasa semalam kita ada seorang Menteri Senator di Jabatan Perdana Menteri yang mengambil masa yang cukup panjang untuk mengulas dan membalas tentang isu Japing. Walaupun Japing adalah sebuah NGO, dia cakap bukan pertubuhan kerajaan, tetapi beliau mengambil masa sepanjang, saya rasa lebih kurang 30 minit untuk membalas, menjawab segala isu tentang Japing. Jadi saya rasa
rasa SRC International adalah sebuah syarikat yang dimiliki oleh Kementerian Kewangan. Jadi saya harap Menteri sebentar nanti bolehlah memberi jawapan yang telus, yang lengkap tentang benarkah SRC International ada menderma 42 juta ringgit kepada Yang Amat Berhormat Pekan. Kalau beliau rasa dermaan ini adalah ikhlas, okey, tidak digunakan untuk PRU ke-13, ini adalah di bawah SRC, mereka rasa mereka tak buat apa-apa kesilapan, apa susah untuk nak dedah sama ada atau tidak SRC International telah derma 42 juta ringgit kepada Yang Amat Berhormat Pekan. Saya rasa ini adalah tanggungjawab seseorang menteri untuklah menjawab segala aktiviti-aktiviti agensi kerajaan, syarikat yang dimiliki oleh GLC, yang dimiliki oleh kerajaan di dalam dewan ini. Jangan melindungi orang yang telah buat kesilapan kalau ada. Itu adalah satu telah menyalahi undang-undang atau tidak. Kita biar MACC siasat, kita biar polis siasat. Tetapi ada atau tidak, itu adalah satu soalan yang perlu dijawab serta-merta. Kalau Barisan Nasional memang tak takut dan tak rasa mereka ada buat apa-apa kesalahan. Butiran terakhir yang saya nak sentuh adalah tentang butiran 170-100 iaitu tentang GST. Saya rasa sebelum GST dilaksanakan, beberapa menteri dan jugalah ahli parlimen daripada Barisan Nasional telah menyatakan bahawa GST ini bantu rakyat, tidak akan membebankan rakyat. Bukan itu sahaja, pada bulan Mei tahun yang lalu, pada masa tu masihlah memegang itu jawatan Timbalan Menteri Kewangan Yang Berhormat Pontian menyatakan selepas pelaksanaan GST 48% punya barang harganya takkan tukar, sama. 42% punya barang harganya akan turun. Harga barang mana harganya akan naik hanyalah 10% saja. Itu kenyataan yang dibuat oleh Yang Berhormat Pontian. Masa tu beliau masihlah Timbalan Menteri Kewangan. Bukannya itu sahaja, Yang Amat Berhormat Pekan dalam ucapan bajet dia tahun 2015 juga menyebut bahawa 56% punya barang harganya akan turun. Tetapi pada bulan yang lalu, yang lepas ini, pada 21 hari bulan Oktober, Menteri Perdagangan dalam Menteri Perdagangan Dalam Negeri mengakui dalam satu jawapan bertulis menyatakan bahawa di Semenanjung barang harga naik adalah sebanyak 78%. Di Sarawak 63% barang harganya sudah naik. Di Sabah juga 68% punya barang harganya sudah naik. Yang turun barang yang harga yang harga turun tak berapa banyak saja. Tanya sikit boleh? Kulai. Siapa? Kulai Okey. Kamsah. Saya nak tanya pendapat Kulai. Terima kasih Tan Sri yang betul, Pengerusi. Saya masih ingat apabila harga minyak naik, barang naik kerana kos pengangkutan dan campur banyak kos lagi, harga naik. Tapi sekarang harga minyak kurang. Mengapa barang tak naik? Tak turun. Sudah jelas maknanya bukan kerajaan yang menaikkan barangan, peniaga. Okey. Harga minyak dah Kalau turun tak ada banyak. soalan Apa yang pandangan? bijaksana, tak apa. Saya boleh beri jawapan yang ringkas. Kerana dua. Ahli Berhormat, hairan saya kenapa petang ini saya baik hati, saya sabar. Dalam 4-5 minit ini saya akan tidak sabar lagi. Yang lain saya tidak panggil berucap, nanti saya panggil kementerian yang lain. Jangan hairan, Okey. jangan hairan, dan jangan hairan. Sila. Okey, terima kasih. Saya rasa jawapan kepada ahli parlimen tadi adalah simple lah. GST dan juga skandal 1MDB. Saya rasa itu jawapan yang cukup terus terang. Saya hanya nak tegaskan di sini, okey. Walaupun Timbalan Menteri Kewangan yang bekas Timbalan Menteri Kewangan Yang Berhormat Pontian telah memberi aku janji dia. Bukan itu sahaja, walaupun Yang Amat Berhormat Pekan sendiri pun telah memberi aku janji bahawa
harga barang yang sebanyak 56% ini akan turun. Tetapi pada hakikatnya, sebagai hakikatnya, 70% punya barang harganya naik, tak turun. Jadi saya nak tanya di sini, wajar tak Menteri Kewangan pohon maaf di Dewan sini? Pohon maaf daripada rakyat jelata kerana mereka telah bohong. Buat satu perbohongan yang cukup besar di Dewan ini. Berani tak mereka akui? Itu perkataan bohong sudah saya tidak benarkan. Okey, Minggu saya pertama tukar. lagi. Saya tarik balik. Tetapi saya Berhormat cakap, yang lain, duduk. kenyataan itu Berhormat, telah kalian dibuktikan berhormat. salah. Mulai. Duduk. Duduk yang berhormat. Duduk yang berhormat. Minggu pertama persidangan sudah huara mengenai dengan kata-kata unparliamentary. Sudah saya bagi warning, siapa yang sebut lagi unparliamentary, saya tidak akan maafkan. Satu daripada yang hari itu saya ruling tidak boleh disebut, bohong. Diulang lagi balik. Coba ulang lagi balik bohong itu. Sekarang saya mau yang berhormat tarik itu bohong. Tarik, saya mau dengar seputih, jangan campur seputih. Sila tarik balik. Tan Sri Pengerusi, saya tak ada masalah, saya boleh tarik balik. Dan saya nak memperbetulkan kenyataan saya. Yang amat berhormat Pekan dan juga yang berhormat Pontian telah buat kenyataan yang kurang tepat di Dewan ini. Kenyataan mereka telah dibukti salah, bukan oleh saya tetapi oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri. Jadi saya nak tanya, kalau mereka masihlah bermaruah, tak patut ke mereka pohon maaf di Dewan ini? Sekian sahaja, terima kasih Tan Sri Pengerusi.